بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala atta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya Rasulullah ayyu ad-du'a afdal قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, satu laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdal? Doa yang paling baik untuk saya minta apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Nabi kata, doa yang paling baik ialah kamu minta kepada Tuhan kamu supaya Tuhan bagi dekat kamu dua benda. Yang pertama, al-afwa, keampunan dosa. Yang kedua, al-afiyah, selamat fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Nabi SAW apabila satu sahabat mai tanya dia apakah doa yang paling baik kita nak minta, Nabi kata, minta dua benda ni aja. Tak usah banyak-banyak, dua aja. Apa dia? Satu, minta Tuhan ampun dosa kita. Bila Tuhan ampun dosa kita, kita selamat. Tu yang cerita dia. Aduh, nak jadi susah kita ni pasal kita balik menghadap Allah dalam keadaan dosa tak terampun. Ini susah. Jadi Nabi SAW bila sahabat ni mai jumpa dia, tanya dia apakah doa paling baik, Nabi kata doa paling baik ialah kamu minta kepada Tuhan kamu dua perkara. Yang pertama, kamu minta keampunan dosa. Yang kedua, kamu minta selamat dunia akhirat. Kata hadis ni, summa atahu fil yaumi tsani, esok mai pula dia ni. Hari yang kedua esok ni dia mai pula jumpa Nabi. Faqala ya Rasulullah ayyud du'ai afdal? Dia lagi sekali repeat soalan yang sama. Esok dia mai pula jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah ayyud du'ai afdal? Doa hak paling afdal ni doa apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Nabi jawab sama juga. Nabi kata doa paling baik
ialah kamu minta pada Tuhan supaya Tuhan ampun dosa-dosa kamu dan Tuhan selamatkan kamu dunia akhirat. Dia tak puas hati, summa atahu fil yaumi tsalis, hari lusa mai pula. Faqala ya Nabi Allah ayyud du'a'i afdal, hari ketiga mai tanya siapa juga, dia kata ya Rasulullah, doa hak paling baik ni apa? Dan tengok ni perangai manusia termasuk kita. Kita ni kadang-kadang bila buat doa selamat, panggil ustaz mai baca doa, ustaz tu baca doa pendek, tak puas hati. Kita mau kalau boleh doa tu mau panjang, mau sampai lenguh tangan, mau sampai sendai lutut. Kita duk rasa lagu tu puas hati. Kadang-kadang kita dalam memahami sesuatu konsep dalam agama ni silap. Hak baik itu apa dia? Hak baik itu adalah hak Nabi bagi tahu. Hak tu hak baik. Yang tu kita kena faham. Konsep agama ni hak Nabi habang, hak tu paling baik. Kita pergi buat lagu lain walaupun lebih panjang daripada hak Nabi habang, tak baik. Sebab hak Nabi habang tu yang baik. Itu konsep yang kita kena faham betul-betul. Kita kadang-kadang hak Nabi habang tu simple aja, kita modify bagi jadi nampak panjang, bagi nampak heavy, bagi nampak groovy, bagi kita suka lagu tu. Pasal apa? Pasal macam sahabat ni juga. Dia jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, doa hak paling baik apa? Nabi katakan dia hak paling baik ialah kamu minta supaya Tuhan ampun dosa kamu dan kamu minta selamat dunia akhirat. Dia terima, dia balik, esok dia mai tanya lagi. Tak puas hati ya tu. Dia tanya soalan yang sama, Nabi jawab yang sama. Dia tak puas hati. Hari ketiga mai tanya lagi, Nabi jawab benda yang sama. Satu benda yang kita nak kena faham apa dia, hak Nabi bagi tahu itulah yang terbaik. Kita buatlah macam mana pun, kita tidak akan boleh buat yang lebih baik daripada yang Nabi bagi tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa Nabi SAW suruh kita ni minta supaya Tuhan ampun dosa kita? Pasal dosa kita banyak. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan mak ayah kita, dosa kita dengan suami, dengan isteri kita, dosa kita dengan anak-anak kita, dosa kita dengan jiran kita, dosa kita dengan teman, dengan sahabat, dengan kawan-kawan kita. Dosa ni cukup banyak. Kalau nak karang dosa kita dengan Tuhan saja pun boleh buat ensiklopedia. Daripada hari kita akil balik, umur 14, 15, 16 dulu ni, sampai nak umur kita dah ni dah 50, 60 ni, kalau boleh kita catatkan dosa kita, tak tercatat. Dengan Allah saja. Dengan mak pak. Dengan mak pak kita. Daripada start ditulis dosa pahala kita, hubungan kita dengan mak pak kita ni lagu mana? Daripada mak kita beranak mai kat kita sampailah dia pejam mata mati tu, berapa kali kita buat bagi dia kecil hati? Berapa kali kita buat sama ada dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, kita buat bagi dia terentak hati. Dia mati, hari dia pejam mata mati tinggal kita tu, dia mati dalam keadaan hati dia penuh reda kat kita ke, ataupun dia mati dalam keadaan dia galak, dia mengkelan dengan kita ke, kita tak tahu. Itu dosa kita dengan dia. Dan dosa tu kalau kita tak minta ampun sampai hari dia mati, sampai akhirat kita nak kena pergi settle dengan Tuhan. Dosa kita dengan suami, dengan isteri, orang perempuan dengan suami, orang laki-laki dengan isteri, kita punya dosa dekat mereka ni macam mana, Allah saja yang tahu. Belum masuk soal dosa kita kerana kita sombong, kerana kita angkuh, kerana kita hasad dengki, kerana kita buruk sangka, kerana kita riak, kerana kita cakap bohong, kerana kita terlibat dengan riba, kerana kita fitnah orang. Bahkan ada yang lebih teruk, terbabas dia pernah minum arak dan dia pernah berzina. Berapa banyak dosa? Itu dosa peribadi. Dosa peribadi kita ingat balik ni seumur hidup yang Tuhan bagi kat kita sampai hari ni berapa kali yang kita ni pergi jadi tersombong dengan orang. Tersombong. Sombong ni tuan-tuan, dia main sendiri. Bila Allah bagi kat kita kelebihan, sombong tu dia selinap masuk. Tuhan bagi kita ilmu lebih sikit, dia selinap masuk sombong.
Tuhan bagi kat kita rupa parah segak sikit, dia selinak masuk sombong. Tuhan bagi kat kita duit lebih sikit, dia selinak masuk sombong. Benda-benda ni kadang-kadang beyond control. Beyond control, dia main sekali. Pasal apa? Pasal Nabi kata inna syaitan yajri majrad dam min ibni Adam. Setan ni dia berjalan pada laluan darah manusia. Tang mana sampai darah, tang tu syaitan sampai. Dia main. Bukan kita bercadang, bukan kita berniat, bukan kita duk plan nak sombong dengan orang tu. Kerana kelebihan yang Tuhan bagi, dia main sombong tu. Secara tak sedang kita bercakap, tercakap besar. Secara tak sedang kita telah bertingkah laku yang menyebabkan orang kata kita sombong. Itu dosa. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tak ampun dosa-dosa kita banyak-banyak tu, fikir yang tu je. Kadang-kadang duduk saja ambil satu masa muhasabah, fikir balik. Kalaulah Allah tidak ampun dosa kita yang berbagai-bagai tadi ni, macam mana kita nak dapat al-afiyah fid dunya wal akhirah? Kita nak dapat hak Nabi kata tadi ni, selamat dunia akhirat tu. Nak dapat macam mana kalau dosa kita Allah tak ampun? Tuan-tuan, kalau kita cuba patah balik tengok ayat Quran, tengok hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang bagaimana susahnya manusia kalau sekiranya dia jadi satu orang yang menanggung dosa. Susah nombor satu ialah susah ketika menghadapi sakratul maut. Itu susah nombor satu. Bila bercakap tentang maut, bila bercakap tentang mati, dia ada satu benda yang pasti, yang semua akan lalu. Cepat lambat, yang tu aja. Cepat ke lambat, yang tu aja. Kita tak tahu, mungkinkah ni Ramadan last kita? Tak rasa dah Ramadan lepas ni. Kita tak tahu. Kita tak tahu tahkan malam ni, malam last kita buat Ramadan, esok tak ada dah. Kita tak tahu. Benda ni luar daripada pengetahuan kita. Cuba bayangkan kalau sekiranya dia mai ni, yang kata sakratul maut ni mai, macam mana keadaan kita kalau sekiranya kita dengan Allah ni dosa tak settle, macam mana? Hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang ketakutan orang ketika menghadapi sakratul maut. Cemas dia ketika menghadapi sakratul maut. Kegerunan yang dilalui ketika menghadapi sakratul maut. Benda tu first experience. Mati itulah first, itulah last experience. Mati. Sekali itu aja. Kita cuma duk baca dalam hadis, kita cuma duk dengar guru-guru, ustaz-ustaz duk beritahu macam mana yang cerita kata mati ni. Nabi SAW sendiri ketika nak mati, minta dekat Aisyah, isteri dia, minta bawa mai satu bejana ayak. Bila bawa mai ayak letak di depan Nabi, satu bejana, Nabi jelum, Nabi celup tangan dia dalam bejana ayak tu, Nabi sapu di muka dia. Dalam hadis Bukhari dia sebut Nabi SAW bila sapu ayak di muka dia, dia kata sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Nabi kata innal maut, sesungguhnya maut itu fihi sakarat, padanya ada sakarat. Sakarat ni maksud dia apa dia? Mabuk ataupun dahsyat. Sukran dalam bahasa Arab ni maksud dia mabuk. Orang nak mati ni disebut sakaratul maut, dia dalam keadaan dia manyau, fikiran dia tak fokus. Pada ketika itu dia menghadapi ketakutan, cemas, gelisah, resah, confused, keliru. Itu keadaan orang nak mati kalau dilihat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dicampur pula suasana nak mati itu, dicampur pula dengan bayangan dosa-dosa silam. Dia main, masa tu dia main. Sedetik, 2 detik lagi nyawa nak terlucut keluar di anggota las badan kita tu. Sedetik, 2 detik lagi nak keluar tu, dia flashback balik cerita lama kita. Cerita kita kerja dulu kita tipu orang, cerita kita kerja dulu kita buat naya ke orang, cerita kita kerja dulu dia main balik masa tu. Saat-saat yang kritikal, saat-saat yang kecederaan bagi kita tu, dalam saat itu dia main takut, dia main cemas, dia main bayangan dosa, ditambah pula dengan sakit mati yang Nabi kata tidak ada sakit seumpama mati.
Tuan bayangkan dalam keadaan yang Nabi cerita tu, dalam keadaan berkecamuk tu, dalam keadaan macam tu, dosa yang kita duk galah nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menakutkan kita. Bila mati, terlucut keluar aja nyawa daripada badan kita, cerita nak pergi kubur, satu cerita lain pula. Dalam hadis-hadis yang sahih cerita waktu mayat usung daripada rumah nak pergi masjid, nak semayang, nak tanam tu, waktu duk usung tu, masa tu dah tahu dah hak duk atas usungan itu orang macam mana, orang baik ke orang tak baik, tahu dah. Kalau orang baik, Nabi kata waktu diusung tu dia kata qaddimuni, dia kata hampa usung aku cepat sikit, dia nak masuk lubang kubur cepat. Pasal apa? Pasal lubang kubur sudah nak jadi raudhatun min riyadil jannah, lubang kubur sudah nak jadi taman syurga untuk dia. Dia dah nampak dah, so dia minta kepada orang yang usung tu qaddimuni, cepat sikit. Kalau dia orang yang bermasalah, waktu diusung tu dia tanya kepada orang yang usung ni. Dalam hadis Bukhari ada, dalam hadis Muslim ada. Dia kata, aina tazhabuna biha? Ni hampa nak bawa aku pergi mana ni? Masa tu tahu dah kata dia ni ada masalah. Orang yang usung tak tahu, orang yang duk ada tak tahu, adik-beradik yang tinggal di rumah tak tahu, tok imam duk tunggu di masjid nak imamkan sembahyang dia tak tahu, tapi dia yang duduk atas usungan tahu dah dia nak jadi apa. Dia tahu dah kubur dia sekali lagi nak jadi raudhah min riyadil jinan, nak jadi taman syurga, ataupun hufrah min hufarin niran, nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Dia tahu dah. Bila sampai saja semayang, masuk kubur, masuk dalam kubur, dia main pula cerita Munkar dan Nakir. Benda ni semua menyangkut tentang dosa. Lagi banyak dosa yang kita bawa pergi, lagi susah kita ketika itu. Munkar Nakir punya soalan yang sudah bocor sekian lama tu, kita tak boleh jawab. Pasal apa tak boleh jawab? Pasal dosa kita terlampau banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ni mati dalam keadaan membawa dosa yang banyak masuk dalam kubur, pada ketika itu kubur sudah jadi gelap. Kalau kita mati dalam keadaan dosa kita tak settle banyak dengan Allah, pada ketika itu kubur kita sudah penuh dengan ulang. Dalam hadis dia cerita, nama ulang tu Syuja'ul Aqra. Ulang yang Allah sediakan dalam lubang kubur ni, nama dia Syuja'ul Aqra, yang sekali dia patuk, azab ditanggung bertahun-tahun lamanya. Pada ketika itu kubur kita sudah menjadi satu azab himpit kita. Kalau sekiranya mati kita, mati dalam keadaan bawa balik dosa yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah tuan-tuan, kerana itulah yang kita duk mai semayang, yang kita duk buat ibadat ni bukan pasal apa pun, pasal itu aja. Pasal kita tak mau kita mati esok kita membawa masalah yang kita tak tertanggung di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu aja. Yang duk gagah mai masjid, yang duk gagah mai surau, yang duk mai semayang, yang duk mai buat ibadat, yang duk mai dengar orang baca Quran, orang baca hadis, yang duk ambil tahu pasal ilmu agama ni bukan dia pasal apa pun, pasal nak lepas diri kita, bukan habuan orang lain, habuan diri sendiri, nak lepas daripada kekalutan yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, kata dia, anna Umar bin Al-Khattab dakhala ala Abi Bakr as-Siddiq wa huwa yajbizu lisanah faqala lahu Umar ma ghafara Allah lak faqala Abu Bakr inna hadha awradani al-mawarid atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Dia ada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Bila dia sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar, wa huwa yajbizu lisanah, Sayyidina Abu Bakar ni dia duduk jelai lidah, dia duduk pegang lidah dia.
Sayyidina Umar pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Bila dia sampai, Abu Bakar duk jelai lidah, duk pegang lidah. Faqala lahu Umar, "Mah ghafarallahu lak." Umar bila tengok Abu Bakar macam tu, duk pegang lidah, dia kata, "Mah, apa hal dengan hang ni?" Dia kata, "Ghafarallahu lak." Mudah-mudahan Allah ampun kalau hang berdosa. Ni awak ni duk pegang lidah. Apa ni? Faqala Abu Bakar, "Inna hadza awradani al-mawarid." Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia kata benda ni, dia tunjuk lidah dia. Benda ni mengheret aku ke kebinasaan, dia kata. Ni kerana lidah ni, kerana lidah ni aku boleh jahanam esok ni, dia kata. Dia tak betul tuan-tuan apa yang Abu Bakar takut ni. Lidah ni punca nak bagi jahanam kita ni, lidah ni lah. Kita bercakap benda fitnah, kita bercakap bohong, kita tipu orang, kita bercakap angkuh, semua ni punca dia nak bagi susah kita. Abu Bakar As-Siddiq, dia tak mau benda ni semua. Benda ni nak bawa satu dosa yang menyusahkan dia, dia tak mau benda ni. Maka dia cuba untuk nak elak daripada terlibat dengan dosa-dosa yang menyangkut tentang lidah ni. Takut dia dengan dosa ni, yang tu. Musuh ketat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ketua munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang dia tak buat dekat Nabi? 1001 benda dia buat dekat Nabi. Pasal apa? Pasal dia meluat dekat Nabi, pasal dia benci dekat Nabi. Dia tak boleh tengok muka Nabi ni. Bermula daripada satu perkara aja. Bermula daripada dia jealous kepada Nabi. Sebelum Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah marji', adalah reference kepada penduduk Madinah. Dia Islam. Nabi duduk di Mekah, dia dah masuk Islam dah. Dan dia ni menjadi, kalau kita kata ketului. Di Madinah tu dia ketului. Maksudnya apa pun orang refer kat dia. Bila Nabi hijrah Mekah baik ke Madinah, terpadam dia ni. Orang apa pun cari Nabi, apa pun cari. Start yang tu, dia jadi tak suka dekat Nabi. Dia jealous dengan Nabi. Dia rasa Nabi menjadi rival dia. Start daripada yang tu, akhirnya dia melarat, akhirnya dia mengetuai munafik Madinah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata, anna Abdullah ibn Ubay lamma tuwfiya. Abdullah bin Ubay ni apabila dia mati, jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jahat ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pernah mai jumpa Nabi. Lepas dia jumpa Nabi, Nabi layan dia elok-elok, Nabi cakap dekat dia baik-baik. Habis dia keluar, Nabi kata dekat orang ada. Nabi kata, itulah bapa munafik zaman kita. Umar Al-Khattab, bila Nabi kata lagu tu, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya nak pergi tebas tengkok dia. Nabi kata, jangan. Pasal apa? Kemudian hari boleh menyebabkan satu fitnah. Orang kata Muhammad suruh bunuh sahabat dia sendiri. Kan semua orang tahu jahat dia, sebab dia pandai bermuka-muka. Nabi kata, cerita buat macam tu tak mau, biar pikir dia lah. Tapi dia munafik, nampak kena jaga-jaga, jangan termakan racun dia. Bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia sebelum mati, dia pesan dekat anak dia. Dia kata, kalau bapa mati, pergi jumpa Nabi. Minta dekat Nabi, baju jubah hak Nabi duk pakai tu, buat kapan bapa. Dan minta Nabi imamkan salat jenazah bapa. Masa hidup dia lawan Nabi, tapi dekat nak mati dia tahu hak dia duk buat tu salah, dia tahu dia berdosa. Dia minta supaya Nabi bagi jubah Nabi kapan dia, dan Nabi semayangkan mayat dia. Pasal apa? Pasal Abdullah bin Ubay bin Salul pun takut dosa ni. Bukan Ramli Sarip aja takut. Anda dengar lagu Ramli Sarip? Andai ku tahu bila tiba ajalku. Kan lagu tu boleh dengar juga lah. Boleh dengar juga lagu tu. Dia nak cerita ni orang nak mati ni, dia takut. Andai ku tahu bila tiba ajalku. Dia kalaulah aku boleh tahu ni aku nak mati bila,
Apa lagi dia kata, minta Tuhan tangguh tak, Tuhan bagi dia mati dulu. Aku takut akan apa, dosa-dosaku apa, lebih kurang macam tu. Dia nak cerita, kata dia pun takut nak mati ni. Bukan takut apa, takut pasal apa, dia tahu dia dosa banyak. So dia takut nak mati pasal dia tak ready lagi. Ramli Sarip pula menyanyi dengan suara garau dia tu kan, kita dengar, macam kita pun takut mati juga. Baguslah lagu tu bagi kita jadi ingat kan. Ni cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik di Madinah. Apabila dia nak mati, dia pesan kat anak dia, kalau bapa mati, pergi minta jubah Nabi duk pakai tu buat kapan bapa, minta Nabi imamkan sembahyang mayat bapa. Mati aja anak dia pergi jumpa Nabi. Faqala ya Rasulullah a'tini qamisak. Dia kata, ya Rasulullah, bagi kat saya qamis. Ni dia panggil qamis. Kita orang Melayu panggil jubah, tapi dalam bahasa Arab dia panggil qamis. Qamis ni maksudnya jubah butang sekerat ni. Ini dia panggil qamis. Dia kata, ya Rasulullah, bagi kat saya jubah yang tuan pakai tu. Ukaffinuhu fihi, supaya aku boleh kapankan bapa aku dengan jubah tu. Minta jubah Nabi tu. Wasalli alaih, dia kata, ya Rasulullah, minta tolonglah imamkan sembahyang mayat bapa saya yang mati ni. Wastaghfirlah, ya Rasulullah, minta satu, tolong minta dekat Tuhan supaya Tuhan ampunkan dosa bapa saya, takut dosa ni. Kalau dia memilih untuk jadi musuh nombor satu Nabi di Madinah, dia pun tahu takut dengan dosa, apatah lagi kita ni. Kita kena lebih lagi takut dengan dosa ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan dia apa dia? Dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bulan Ramadan. Nabi kata, man qamahu imanan wa ihtisaba. Siapa yang dalam bulan Ramadan dia berdiri semayang dalam keadaan beriman kepada Allah. Dia berdiri, dia semayang ni dalam keadaan imanan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan hisab pahala di sisi Allah. Siapa yang dalam bulan Ramadan dia mai masjid, dia mai surau, kalau hari dia ada arai dia tak boleh mai masjid, tak mai surau, dia semayang tarawih dengan anak bini di rumah. Maknanya dalam bulan puasa dia tak lepas satu malam pun berlalu tanpa dia buat tarawih ni. Paling best kalau dia boleh main masjid, kalau dia boleh main surau. Kalau dia tak boleh, katalah ada arai apa ke, perut jadi diarrhea ke apa ke, di rumah tu dia buat. Dengan bini dia, dengan anak dia, dia semayang tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dia buat di rumah tu. Atas kadar kemampuan dia untuk menjadi imam kepada isteri dan anak dia di rumah. Maknanya apa? Dia tak lepas satu malam pun, malam Ramadan ini, tanpa buat semayang tarawih. Dan dia buat tu pasal apa? Imanan wahtisabah. Kerana percaya dia kepada janji Allah dan kerana dia nak pahala. Memang dia nak dua benda ni. Satu apa dia? Iman, percaya dia kepada Allah. Dan yang kedua, memang dia nak pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Nabi kata Allah ampunkan dosa dia yang terdahulu. Ini yang kata ni bulan puasa nak buat ibadat ni pasal ni. Pasal kita tahu kita banyak dosa, kita nak supaya dosa tu Tuhan tolak bang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesempena bulan Ramadan yang mulia ni, cubalah sedaya upaya kita isi Ramadan kita yang baru 5 hari. Kan kalau malam ni pun kita rasa letih ingat dah. Jahanam kita 25 lagi tu ada. 24 lagi tu ada. Malam ni pun berasa la ilaha illallah. Nak mai tadi pun duk nak pi tak pi, nak pi tak pi. Itu petanda tak elok lagi dah. Jadi ini adalah satu fenomena biasa yang berlaku di semua tempat. Kita jangan banding malam pertama Ramadan dengan malam yang ke-17 Ramadan. Jadi jangan banding. Malam pertama tu memang satu kejutan luar biasa.
2 gram ni, 2 gram nak main ni lama ni mau esok start, mau esok tarawih start ni esok. Penuh. Dia main seminggu dia start. Dia start menyawa tak lepas, dia start berasa tak apa syok, duk minta bagi hujan aja. Kan? Jadi setidak-tidaknya ada satu excuse boleh bagi kat Tuhan. Ai bukan taupi. Dah hujan ni you tahu lah. Dia kata hujan apa masalah? No, you tahu lah. Hujan kereta bila banyak saya parking jauh, you nak lari main sekali lagi dengan air yang hujan kena baju, saya semayang tak sah lah. Cakap pandai. Excuse untuk tak main. Tu bila tu dia nanti main ni? Selepas 7 hari. 7 yang pertama insya-Allah dia boleh lagi. Dia boleh duk kemas lagi. Walaupun 4 sah sudah tinggal 3, sudah tinggal 2,5. Boleh lagi. Dia main 10 hari ke atas esok, penyakit ni nanti main. Orang kata bercinta ni, nak pi ni, nak pi tak pi, nak pi tak pi, tak pi pun sayang juga ni. Bukan dalam Ramadan ni sebulan, dalam setahun sebulan aja dah. Is tak pi kan? Ini adalah satu perkara biasa yang kena kepada semua orang, bukan kepada kita saja, kepada semua orang. Sesiapa yang setelah tahu benda ni dia boleh lawan. Kalau tak boleh juga pun nak main buat di rumah. Jangan lepas satu malam tanpa buat tarawih. Buat di rumah 8 rakaat sama dengan keluarga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sebuah hadis daripada Nabi SAW, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata innahu la ya'ti ar-rajul al-'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Hari akhirat esok akan mai satu laki-laki di depan Allah waktu hisab di padang mahsyar. Dan laki-laki ini Nabi kata ar-rajulul azimus samin. Satu orang laki-laki yang azim, yang samin, badan shendo, orang kata. Badan steady, badan kemah. Pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi kata la yazinu indallahi janaha ba'udah. Timbang-timbang amalan, amal baik dia ni yang badan steady, badan sedap, badan shendo ni, timbang-timbang amalan dia, tidaklah amalan dia itu lebih berat daripada sayap nyamuk. Bila Nabi sebut kata ar-rajulu al-azimus samin, maksudnya apa? Maksudnya dia orang senang masa di atas dunia. Hidup senang, makan cukup, hati gembira, badan jadi steady. Sepatutnya dengan kesenangan, dengan kesihatan, dengan apa yang Tuhan bagi kat dia, sepatutnya ibadat yang dia pergi persembahkan dekat Allah itu setimpal dengan apa yang Tuhan bagi. Itu maksud hadis ni. Tiba-tiba sampai depan Allah, Nabi kata la yazinu indallah. Tidak ada timbangan amalan dia itu di sisi Allah janah ba'udah, walaupun seberat sayap nyamuk, tak ada. Iqra'u, kemudian Nabi kata hampa bacalah ayat Allah berfirman dalam Quran, ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sadaqallahul azim. Tuhan kata orang-orang yang amalan bila nak timbang tak ada apa ni ialah orang-orang yang tak percaya Quran, tak percaya hari akhirat. Bila tak percaya Quran, bila tak percaya pasal akhirat, fahabitat a'maluhum, amalan semua kosong. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tuhan kata kami tidak akan sekali-kali menilai amalan mereka itu. Tolak Quran, bila umrah 15 kali pun Tuhan tak pandang amalannya. Pasal apa? Pasal Quran dia tak percaya. Bila orang cerita dekat dia, kata kita mati esok, kita masuk kubur, dalam kubur ni cerita macam ni, macam ni, dia mula buat muka. Dia mula buat muka kira muka nak gelak kat orang, muka tak mau percaya benda tu. Dia kata please lah, stop talking nonsense. Kan? Dia kata gitu, bila start orang duk cerita dalam kubur ni dan timai muka dan nakir, dia hey please lah, please, you stop talking nonsense. Hang stop cakap merapu ni semua. Ni zaman lah ni zaman dia kata kita duk dia duk cerita pasal apa,
kemajuan sains dan teknologi, International Space Station ISS. Nak pergi cerita dalam kubur ni bukan nakir ni apa semua. Dia kata ni lah, dia kata yang orang Melayu, yang orang Islam tak maju ni macam ni lah. Orang macam apalah yang buat orang Melayu kita ni, dia mularat. Dia mula, depa ni Tuhan kata apa? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hari akhirat esok Tuhan kata, orang yang tak percaya cerita-cerita akhirat ni, aku tak mau nilai amalan mereka buat. Dia jangan main cerita kat aku dia buat haji berapa kali. Dia jangan main cerita dekat aku dia pergi umrah berapa kali. Dia jangan main cerita dekat aku kata dia derma berapa banyak di atas dunia dulu. Dia jangan cerita dekat aku kata dia ada rumah anak yatim. Dia jangan main cerita dekat aku tentang apa kebaikan yang dia buat ni. Pasal apa? Fahabitat a'maluhum. Sia-sia amalan yang dia buat ni. Pasal apa? Pasal semata-mata kerana dia menolak Quran yang aku buat turun. Aku tak ada masa nak menilai amalan dia. Dosa dia mengatasi semua dosa yang kita buat contoh sebelum ni. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya, kita ambil ingat benda ni. Kaya macam mana pun kita ni, pandai macam mana pun kita ni, tinggi macam mana pun pangkat yang Tuhan bagi kat kita di atas dunia ni, kain kapan itulah akan kita bawa masuk kubur, dan prosedur yang Nabi sebut dalam hadis itulah yang akan kita lalui. Allah tidak pandang apa kebendaan yang dia bagi kat kita di atas dunia. Dia nak tengok keikhlasan kita di dalam beribadat pada dia. Nah, mudah-mudahan tazkirah ini memberi peringatan kepada saya dan kepada tuan-tuan semua untuk buat bekal kita semangat meneruskan hari-hari Ramadan yang seterusnya. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha